Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini saya ingin membawa goers semua untuk melihat filem seram ataupun filem thriller yang diinspirasikan daripada insiden sebenar ataupun kes jenayah yang sebenar. Ini adalah filem-filem yang mungkin anda kenal, mungkin ini adalah filem childhood anda. Daripada sebuah filem yang diinspirasikan dari kes seorang badut pembunuh, sehinggalah filem yang diinspirasikan daripada kes pembunuhan keluarga Manson. Hari ini kita akan melihat 5 filem thriller ataupun seram yang diinspirasikan dari kisah benar. 5. It. Kepada mereka yang trauma dengan badut, mungkin filem ni bukan untuk anda. Apa tidaknya, watak jahat di dalam kisah ni ialah seorang badut pembunuh. It menceritakan kisah 7 orang kanak-kanak yang dihantui oleh seorang badut pembunuh yang memiliki kuasa luar biasa. Badut ini dikenali sebagai Pennywise, si badut penari. Badut ni tinggal di dalam longkang dan akan muncul setiap 27 tahun untuk mencari mangsa dari kanak-kanak. Dipercayai Pennywise adalah satu kuasa jahat yang telah hidup selama beribu-ribu tahun lalu. Apa yang lebih sadistik, Pennywise akan menakut-nakutkan kanak-kanak sebelum menangkap dan memakan mereka. Kerana bagi dia, daging kanak-kanak yang takut lebih sedap dari daging kanak-kanak yang berani. 7 sekawan ini perlu untuk merungkai misteri dan membunuh Pennywise sebelum mereka menjadi mangsa badut gila ini. Bercakap pasal badut gila, kisah ni sebenarnya diinspirasikan dari kes seorang lelaki yang dikenali sebagai John Wayne Gacy. Pada tahun 1970-an dahulu, John Wayne Gacy adalah seorang badut yang dikenali dengan nama Pogo the Clown. Dari luaran nampak normal. Dia selalu dipanggil untuk membuat persembahan di hospital, menghiburkan kanak-kanak dan selalu berada di sekeliling kanak-kanak. Tapi, di sebalik topeng badut, John menyembunyikan satu rahsia yang sangat jijik. Dia adalah seorang pedofil ataupun pemangsa kanak-kanak, di mana dia akan menculik, merogol dan membunuh mangsa. Walaupun keluar masuk penjara di atas kesalahan yang sama, dia masih juga menculik dan membunuh kanak-kanak. Seramai 33 kanak-kanak telah menjadi mangsa John. Dia telah dijatuhkan hukuman bunuh pada 10 Mei 1994. Kes John inilah yang dipercayai menjadi inspirasi kepada filem badut pembunuh It. 4. The Strangers. The Strangers menceritakan kisah sepasang suami isteri yang bercuti di rumah percutian keluarga mereka yang terletak terpencil di dalam hutan. Menyangka yang mereka boleh berehat di sana, mereka salah sama sekali. Bila kejadian pelik mula berlaku, mereka mula dikunjungi oleh seorang wanita yang misteri yang bertanya kalau di rumah tu ada seseorang yang bernama Tamara. Is Tamara home? I think you have the wrong trailer. Sejak dari itu, mereka perasan yang barangan di rumah hilang satu persatu. Telefon bimbit hilang, bateri kereta dicabut dan terasa seperti ada orang di dalam rumah. Tidak sehingga mereka dikejutkan dengan kehadiran 3 orang yang memakai topeng menyeramkan. Mereka mengurung, menyiksa dan meninggalkan 2 pasangan di dalam rumah untuk mereka mati perlahan-lahan. Tidak sehingga beberapa jam kemudian, 2 orang remaja melintasi kawasan rumah pasangan ini dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Kisah ini diinspirasi daripada kes pembunuhan keluarga Manson. Pada tahun 1969, 3 wanita yang taksub dengan ideologi Charles Manson diarahkan oleh Charles untuk pergi ke rumah seorang pelakon yang dikenali sebagai Sharon Tate di Los Angeles. 3 wanita ini kemudian menyiksa Sharon yang pada waktu itu sedang mengandung. Walaupun Sharon merayu supaya anak yang dikandungkan tidak diapa-apakan, tapi 3 wanita ni tidak peduli. Selain dari membunuh Sharon, mereka membunuh 4 orang yang lain lagi berada di rumah tersebut. Ini adalah antara kes pembunuhan terkejam yang pernah berlaku di Los Angeles pada waktu itu. Charles Manson dan 3 orang wanita ini telah ditahan oleh polis dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Itulah kisah pembunuhan keluarga Charles Manson yang menjadi inspirasi kepada filem The Strangers. 3. A Nightmare on Elm Street.
Kanak-kanak 90-an dan tahun 2000 yang gemar dengan filem horor mesti tahu dengan filem A Nightmare on Elm Street. Filem ni yang buat ramai kanak-kanak tidak mahu tidur sebab takut termimpi si pembunuh Freddy. A Nightmare on Elm Street menceritakan kisah sekumpulan remaja yang sering mengalami mimpi ngeri di mana setiap kali tidur mereka akan masuk ke satu alam dan di sini mereka akan dikejar oleh seorang pembunuh yang dikenali sebagai Freddy Krueger. Freddy memakai baju sejuk berbelang hitam merah. Dia memakai topi dan mempunyai kuku besi yang tajam. Mukanya pula sangat menakutkan dengan parut bekas terbakar. Disebabkan terlalu kerap mimpi dikejar oleh Freddy, remaja-remaja ini memutuskan tidak mahu tidur menyebabkan semua mereka mengalami amnesia. Tapi tahan macam mana pun, mahu tidak mahu, satu persatu mereka akhirnya tertidur dan dibunuh oleh Freddy. Ada yang tertidur di rumah, di sekolah, di pusat membeli belah dan di tandas. Sesiapa yang masih hidup perlu merungkai misteri kenapa mereka dihantui dan macam mana untuk menghentikan gangguan dari Freddy. Filem ini diinspirasikan dari kisah orang pelarian yang melarikan diri dari perang di sekitar Asia yang pada waktu itu berada di Los Angeles sekitar tahun 1970-an dahulu. Pelik, bila dilaporkan ada di antara mereka yang meninggal ketika sedang tidur. Bila disiasat, doktor tidak tahu punca kematian, padahal keadaan fizik mereka tiada masalah. Mereka kemudian menggelar kematian misteri ini sebagai Asian Death Syndrome. Siasatan mula dijalankan untuk merungkai misteri ini dan mereka menemui beberapa laporan di sekitar Asia yang melaporkan kes orang meninggal ketika mengalami mimpi buruk. Insiden inilah yang menjadi inspirasi kepada pembikinan jalan cerita A Nightmare on Elm Street. 2. The Girl Next Door. Filem tahun 2007 ini menceritakan kisah dua orang gadis, Meg Lolin dan adiknya yang orang kurang upaya. Dua beradik ini kehilangan ibu bapa mereka di satu kemalangan. Mereka kemudian dijaga oleh keluarga Chandler yang juga makcik mereka bernama Ruth Chandler yang pada waktu itu tinggal bersama 3 orang anak lelaki. Gaya hidup keluarga Chandler ni sangat teruk. Ruth selalu membiarkan anak-anak lelaki dia membuli Meg dan adik perempuannya sehingga tahap mereka diikat di tingkat bawah tanah dan dirogol. Selain dari itu, dua beradik perempuan ini tidak diberikan makan yang secukupnya, membuatkan mereka sakit. Jiran keluarga Chandler ni mempunyai seorang anak lelaki bernama David yang suka dengan Meg. Dia menyaksikan penderaan keluarga Chandler terhadap Meg dan adik perempuannya. Dia kemudian melaporkan perkara ini dengan pihak berkuasa sebelum dua beradik perempuan ini diselamatkan. Filem ini diinspirasikan dari kisah yang berlaku di Amerika pada tahun 1965 dahulu, di mana seorang budak perempuan yang dikenali sebagai Sylvia berumur 16 tahun didera oleh penjaganya dan dibuli oleh rakan serumah. Tahun yang sama, ibu bapa Sylvia terpaksa balik ke Lebanon, meninggalkan Sylvia di bawah penjagaan seorang wanita yang dikenali sebagai Gertrude. Tapi mereka tetap membayar yuran penjagaan untuk menjaga Sylvia. Menyedari yang dia menumpang, cuba untuk membantu sebanyak mana yang mungkin, membantu membersihkan rumah dan mencari pekerjaan dan cuba hidup seperti remaja biasa. Tapi disebabkan masalah kewangan, ibu bapa Sylvia tidak dapat membayar yuran penjagaan. Di sinilah penjaga mereka, iaitu Gertrude, mula menyiksa Sylvia. Bukan itu sahaja, dia juga menggalakkan kanak-kanak yang lain termasuk adik dia sendiri untuk membuli Sylvia sehinggalah tahap Sylvia terbunuh. Pihak berkuasa akhirnya membongkar kes ini dan penjaga rumah, Gertrude, disabitkan bersalah. Kes inilah yang menjadi inspirasi pada filem Girl Next Door. 1. Silent House. Dad? What are you doing? I just thought I heard something upstairs. Daddy? Dad?
Silent House adalah sebuah filem seram yang diterbitkan pada tahun 2012 dahulu. Filem ini menceritakan kisah protagonis yang dilakonkan oleh Elizabeth Olsen, ayahnya dan pakciknya yang berkunjung ke rumah lama mereka untuk mengubah suai rumah tersebut supaya dapat dijual. Itu adalah sebuah rumah era Victoria. Menjadi sebuah rumah yang lama, rumah tersebut tiada bekalan elektrik, membuatkan seluruh kawasan rumah gelap. Mereka terpaksa memakai lampu suluh dan lilin untuk bekerja. Ketika tiba waktu malam, ayah dan pakciknya meninggalkan dia berseorangan, sementara mereka ke pekan untuk mendapatkan peralatan. Ketika berseorangan, dia mendengar seperti ada orang yang berada di atas rumah. Bila dia cuba memeriksa kawasan atas rumah, dia dikejutkan dengan kelibat seorang lelaki. Terkejut dengan kelibat lelaki ini, dia bergegas turun ke bawah dan cuba untuk keluar dari rumah. Tapi dia mendapati seluruh pintu rumah terkunci. Dia terpaksa untuk bersembunyi sehingga ayah dan pakciknya balik semula ke rumah menyelamatkan dia. Ini diinspirasikan dari kisah yang berlaku di Uruguay pada tahun 1944 dahulu. Kenyataan ini dibuat oleh pengarah filem itu sendiri dan ada dipaparkan di dalam trailer filem. Tapi apa yang pelik, tiada laporan yang ditemui di mana-mana untuk mengesahkan kisah benar Silent House ini. Adakah mengaku filem ini diinspirasikan dari kisah benar hanya sebagai satu gimmick untuk mempromosikan filem, ataupun ia adalah satu peristiwa misteri yang disembunyikan oleh penduduk, membuatkan tiada siapa yang tahu apa yang terjadi. Apapun sebabnya, insiden yang berlaku pada tahun 1944 inilah kononnya menjadi inspirasi pada filem Silent House. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah bahagian keempat perkongsian filem yang diinspirasikan daripada kisah benar. Kalau anda ingin melihat filem-filem yang lain lagi, pastikan anda check it out video tu di Kubigo. Apapun macam biasa, saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara filem-filem ini, mana satu yang anda rasa paling menyeramkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan perkongsian kali ini, pastikan anda like dan share. Kepada mereka yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk menjadi notification squad Kubigo. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo menarik setiap hari.